Siapa lagi kalau bukan Irfan. Yang ada kat sebelah kita je ni. Fan. Hai Fan. Hai. Lambai sikit. Hai. Alice, Fifa. Maaflah. Sorry lah. Kita orang buat tunggu lama. Kebas kan duduk lama-lama tu. Fan, dah Tak apa dah breakfast Fan? Sini tengok korang buat kerja. Okey Fan. So far kita nak ceritalah tentang pemenang pingat emas untuk Kita Japan nak semalam lah. sebab kita nak Irfan share dengan kita bukan daripada China, kita nak tahu daripada Japan menerusi acara judo. So mungkin Fan boleh share dengan kita? Okey, judo ni of course sukan kebanggaan Jepun, martial art yang orang kata berasal dari Jepun dan diperkenalkan dalam Olimpik pada tahun 1964 yang mana kali pertama Jepun jadi host untuk Olimpik dan sukan tu diperkenalkan. So bayangkan untuk Naohisa Takato, Japan punya first gold medalist, menang gold medal dekat Nippon Budokan, orang kata satu temple untuk judo yang dilahirkan, yang dimainkan di Olimpik. Bayangkan perasaan dia bila menang gold medal tu untuk negara dekat tempat sendiri, tempat kelahiran sukan tu. Dia nangis. I pun sekarang ni macam sebab dia punya energy and even betul sebab even interview dia pun dia kata ini cita-cita dia sejak umur 7 tahun sebab dia join judo 7 tahun sebab dia tengok bapa dia as an athlete time tu. So dia masuk judo dengan satu misi which is nak menang gold medal Olimpik. First Olympic involvement dia masa kat Rio, tapi time tu dia dapat bronze. So dia macam tak puas hati lah, tak boleh ni, kena push lagi. So bayangkan dah 5 tahun ni dia push coach dia push dia sampailah semalam dia tak rasa nervous, dia tak rasa macam boleh ke aku buat, tak. Dia tahu mindset dia as a champion sebab dia ni 3 kali world champion tau, 3 kali world champion dalam judo. Nak menang and dia menang 3 perlawanan dia berturut-turut semua dalam sudden death. So just bayangkan betapa kuatnya mental dia, betapa kuatnya dia punya passion, betapa kuatnya Naohisa Takato punya determination untuk menang gold medal first untuk Jepun. So kalau cerita pasal semangat, cerita pasal macam tadi Fifa cakap kan, bila China dah menang first gold medal and then lepas tu dia akan datang. Jepun pun tak mustahil sebab hari ni akan ada lagi a few more judo punya event dan bila dah dapat first gold, of course yang member-member lain pun cakap takkan dia je menang kan, aku pun nak menang juga. So yes, tu effect gold medal dalam satu-satu negara and harapnya untuk Malaysia pun macam tu lah. Itulah Fan, saya pun nak tanya you, apa yang akan jadi kalau Malaysia ada dalam situasi Jepun tu? Okey, kalau I tak boleh jawab sebab I bukan atlet kan. As a fan of course I akan happy. Why not? I pusing balik soalan tu, I tanya untuk you Liz, untuk you FIFA lah sebab I think experience you pernah rasa masa dekat Sukan Asia 2018 yang mana kita dah lama tak dalam satu period tu daripada awal kita tak menang gold medal and then you Sophie dengan Esther menang first goal untuk Malaysia. So lepas tu dia berturut-turut. So masa you menang tu Fah, macam mana you punya perasaan and kawan-kawan yang lain daripada bowling ataupun daripada sukan-sukan lain? Okey, rasa pelik I kena jawab soalan tu tapi tak apa. Okey, betul Fan, masa I nak share sikit masa Sukan Asia 2018, kalau tak salah kita dah start seminggu event acara. Dalam seminggu tu kita tak ada menang apa-apa lagi. Tapi dengan first event yang I turun tu, masa tu I tak target pun dalam event tu. Tapi kita menang gold medal, I, Siti Safia dengan Esther. So automatically bila kontingen Malaysia tahu yang kita dah dapat pingat emas tu, dia automatik akan serapkan energi, semangat daripada kita untuk mereka teruskan acara diorang. So lepas tu slowly alhamdulillah dapat daripada takraw. Alice pun ada rasa kat takraw. Fan, I pun nak tambah sikit lah mengenai kalau tak silap, bukan tak silap lah, semasa Sukan Asia Palembang ketika itu walaupun saya tidak bermain tapi
ada di tempat tu bila lihat regu lelaki Azlan, Farhan Adam, Sobeh, Syahir. Memang bila dapat pingat ni, dia lain macam tau. Dia akan punya jadi rasa dia boleh dia buat. lain. Why not kita tak boleh buat? Dia jadi macam tu tau sebenarnya Irfan. Okey, kalau you all rasa macam tu, just bayangkan atlet-atlet kita yang tengah compete dekat Olimpik ni, katalah seorang dapat gold medal di pertengahan Olimpik ataupun even dekat ujung-ujung, confirm akan ada orang kata penambah semangat, bukan penambah buat apa kan, nak bakar lagi semangat tu untuk dapatkan at least silver ataupun gold. So at least mana tahu daripada kita target 1 dapat 2, why not? Betul. Kan? So itu yang of course seluruh rakyat Malaysia harapkan untuk that historical first gold medal Olympic Malaysia. Okey Fan, sekarang ni itu mengenai first medal lah. Kita nak ke soalan yang seterusnya. Fan, sebenarnya I ada perasan tau dekat TikTok Astro Arena, ramai yang menyuarakan nak tengok sangat perkampungan. Lepas tu ada lagi satu yang betul-betul menarik perhatian I bila diorang cakap pasal katil dekat perkampungan. Mungkin Irfan boleh share dekat kita orang apa tu? Apa yang kecoh sangat tu dekat TikTok tu? Katil pun kecoh Okey, nak cerita pasal, ya betul, I tahu benda tu tengah viral. Tapi dia viral sebab bayangkan atlet-atlet ni datang jauh-jauh, dan bila masuk atlet village dia orang nampak asal katil ni atas cupboard kan. Of course dia orang pun macam stable ke tak, steady ke tak, but sebenarnya cupboard tu memang dia orang Japanese kan, so dia orang design benda tu memang untuk tampung berat, tak silap seberat 200 kilo. So tak ada masalah untuk atlet-atlet tidur, memang selesa. And satu lagi dia orang buat pakai cupboard ni sebab kita dalam pandemik. Takkanlah katil tu kalau dia orang dah letak, dia orang nak reuse balik, recycle apa semua, untuk save cost pun satu lagi, sebab kalau nak beli katil yang orang kata yang sedap, yang macam selesa, mahal. So pakai je lah cupboard yang dah diubah sesuai. So lepas ni terus dia boleh recycle, so boleh pakai untuk benda lain. Nampak cara orang kata organizer berfikir untuk masa depan, bukan masa ni je, untuk masa depan. Tapi apapun, mungkin nanti next time kita boleh tanya atlet-atlet kita, selesa ke dah masuk 5-6 hari dekat Jepun ni kan. Tapi rasanya dia orang tengok okey je, boleh perform je. Itulah rasanya mungkin so far okey lah. Kalau tak, atlet-atlet Malaysia kita pun dah share kan benda-benda macam ni kan. Betul. Fan, kalau ada jual Fan, nanti roger-roger lah Fan. Bawa balik lah kalau boleh. Okey Jangan Fan. tak cukup bag. Yes, Okey Fan. Kita ada nak tanya you jugalah. Ada tak apa-apa info lagi yang you nak share dengan kita? Dan kita pula kat sini dapat tahu yang you akan interview seorang swimmer tapi daripada negara lain. Yang dah retire. Macam mana tu? Siapa tu? Cerita ni buat I tidur tak tidur juga, sebab petang ni I akan dapat interview Michael Phelps. So untuk semua, Michael Phelps ni seorang ikon, seorang legend, the greatest swimmer of all time, the record holder untuk Olympic gold medal. Dia saja dah menang 23 gold medal. Dalam acara individu pula, dia pegang rekod 13 gold medal. So bayangkan betapa nervousnya I nak interview orang kata the greatest athlete of all time dalam sukan Olimpik ni. Tapi itu satu opportunity juga, sebab I dah rangkakan soalan-soalan untuk Michael Phelps, and mungkin minta tips sikit lah. Mungkin boleh tolong Wilson dengan Jing Eng untuk push diorang lagi kan, sebab 2016 Phelps kalah dengan Joseph Schooling. So tak mustahil dalam lagi 4 tahun, lagi 8 tahun, kita ada Malaysian pula yang boleh kalahkan mungkin current swimming champion. Mana tahu kan? So kita korek lah daripada champion. Tapi sebelum I nak interview diorang petang nanti, Liz, Fifa, you ada nak tambah soalan? I ada. Sama, tapi you start dulu. Okay. Since you dapat peluang, orang kata peluang yang takkan orang lain boleh dapat untuk interview kita punya legend, please Irfan tanyakan untuk I nanti, macam mana dia boleh menang 6 pingat emas masa Olimpik London 2012. I nak tanya, apa yang method dia pakai time training dia tu? Sebab I pun kalau boleh, I lepas ni pergi tournament, I pun nak gunakan method tu. I tak nanti kita cerita.
Okey, kalau I pula Fan, hampir sama nak tanya. Tapi I more kepada, yalah walaupun dia bermain acara sukan individu, tetapi cara dia mengatasi tekanan ataupun yalah tipulah kita sebagai atlet ni tidak menghadapi tekanan, masalah sebelum perlawanan kan. So macam bagi dia sendiri macam mana dia nak sentiasa dalam berfikiran positif macam tu. Okey, boleh. Nanti saya tulis soalan tu. InsyaAllah kalau sempat saya akan tanya Michael, nampak? Kita Video call sekali, Fan? Saya tanya Michael Bedang nanti. Ni, Liz, Fifah, satu lagi. I just nak bagi tahu untuk semua, interview Michael Phelps ni akan ada dekat YouTube Astro Arena. Once dah siap, kita akan up. Dan satu lagi, jangan lupa tengok Gambatin Malaysia yang mana hari ni kita akan start pukul 12.30 hari sampailah pukul 6 petang. Banyak rangkuman-rangkuman yang best kita akan tunjukkan untuk anda semua di YouTube live stream. Jangan lupa, yang mana bangun lambat terlepas tengok show ni, boleh tengok semua highlight yang best-best yang kita dah potong cantik cun-cun punya untuk anda di YouTube live stream. Gambatin Malaysia. Apa? Gambatin Malaysia. Gambatin Malaysia. Yeah. Oh, semangat dia lain semangat macam betul. kat Tokyo ni. Thank you so much, Fan. Terbaiklah, Fan. Tak sabar nak balik tu. Thank you. Kan? Arigatou gozaimasu. Bye.